Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan juga paling penting saya nak mengucapkan juga selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin, insya-Allah kita dah lalu bulan Ramadan, sebulan kita diuji ataupun dia panggil bulan Markas Tarbiyah Ramadan. Okey. Jadi saya dengan setulus hati, seikhlas hati ingin meminta maaf kepada anda semua yang saya anggap sahabat-sahabat saya dunia akhirat, insya-Allah. Yang insya-Allah kita sama-sama nak saling membantu sesama kita, insya-Allah. Jadi walaupun hari raya tahun ini disambut dalam keadaan PKP, tak boleh ke mana-mana, tapi syukur juga alhamdulillah kita masih lagi dapat meraihkan, mungkin bersama dengan mak ayah ke, kalau yang bukan dengan mak ayah mungkin dengan kawan-kawan yang tak boleh nak balik ke kampung, insya-Allah. Tapi paling penting adalah kita ni dapat redha dan juga Allah Ta'ala pelihara kita seadanya, insya-Allah kan. Dan saya tengok pun semalam saya sendiri pun bervideo call dengan adik-beradik, dengan ipar duai, dengan saudara mara yang berada jauh daripada pandangan kita. Kan masih lagi dapat sambut. Cuma kita tukarkan dia daripada kita berjumpa kepada secara online. Raya pun dah di-online kan dah sekarang. Bukan kita yang nak sangat, tetapi keadaan semasa tu yang menyebabkan kita terpaksa lah buat macam tu kan, nak macam mana. Okey, tapi apa pun kita doa juga supaya COVID ni cepat-cepatlah terhapus, insya-Allah. Kita putuskan rangkaian dia dan kita dapat meneruskan hidup macam biasa. Dan pagi ni saya ada sedikit lagi orang kata peringatan, nak sama-sama mengajar, nak sama-sama sharekan kepada anda, sebab PKP ni adalah yang kali ketiga. Dia on off, jadi dia tak sudah-sudah. Itu yang kita macam pening tu pening juga. Nak menyalahkan orang pun tak dapat apa pun. Kan nak salahkan sana, nak salahkan sini, kita ni tak dapat apa-apa pun. Jadi daripada kita duk menyalahkan orang, baik kita pergi cari sesuatu yang boleh membantu bisnes kita. Jadi pagi ni saya nak berikan kepada anda 5 perkara yang peniaga perlu buat untuk dia survive sewaktu PKP 3.0. Okay, kalau anda tengok hari ni, saya tidaklah berbaju raya sebab raya tak dibenarkan. Sat lagi kang kau beraya-beraya kang, datang pihak berkuasa kang, pengsan kita kejap lagi kang. Jadi kita pagi ni kita lebihkan kepada berkongsi, dan saya pun kalau ikutkan dah mood raya tu dah habis. Kalau anda tanya saya pergi beraya ke hari ni? Tidak. Okay, hari ni kita fokus pula untuk solat Jumaat. Okay. Kedua adalah saya nak fokus sebab kalau anda lihat kita dah live sejak malam tadi lagi. Hari raya pertama malam tadi Abang Bert dah live dah. Sebab kita nak bersolidariti bersama dengan usahawan. Kita tahu ada banyak bisnes yang terkesan mahupun bakal terkesan dengan PKP ni sebab kedai tak boleh buka. Jadi pagi ni saya nak berikan anda semua, insya-Allah, dan saya minta anda tolong share. Sebenarnya hari raya ni kita bermaaf-maafan dan kita juga nak sama-sama kongsikan sesama kita apakah yang benda yang kita boleh sharekan kepada sahabat-sahabat kawan-kawan kita di luar sana, insya-Allah. Okay? So kita tak nak lagi duduk dalam keadaan yang menyerah atau mengalah. Okay? Bisnes dan hidup kita perlu diteruskan. Kalau COVID sendiri mencari jalan bagaimana untuk survive, dah tu kita ni kenapa tak nak survive? Virus yang sehalus-halus benda pun cari jalan nak survive. Tapi kita yang sebesar-besar benda ni, let's fight against the COVID and survive our business. Boleh ke boleh? Thank you pada yang dah tag kawan-kawan tu. Lagi terbaik. Alhamdulillah. Okay, dan saya juga sebenarnya ingin melahirkan rasa simpati, rasa bersimpati, rasa kasihan. Saya tahu kepada banyak perniagaan yang terkesan. Even kita sendiri pun sebelum PKP kita dah plan macam-macam benda. Macam-macam kita dah booking, dah tempah apa segala bagai, dah bayar. Tiba-tiba PKP tak boleh nak buat. Dan saya tahu ramai peniaga menanggung kerugian asbab ataupun kerana punca benda-benda macam ni. So, saya faham, saya bersimpati, saya doa supaya Allah Ta'ala pelihara dan gantikan yang lebih baik kepada anda semua, kepada yang
yang mungkin terkesan dengan COVID ni, insya-Allah. Saya doakan Allah Ta'ala ganti balik. Okay? Dan apa kata anda tekan butang share? Sebab saya nak kongsikan 5 perkara perlu buat. Sebelum tu, saya nak bagi tahu, kalau anda tak buat 5 perkara ni, akan ada 3 cabaran utama. That's why saya nak bagi tahu dulu apa risiko kalau anda tidak buat sesuatu waktu PKP 3.0 ni. Tolong dengar betul-betul, jangan ke mana tuan-tuan. Okey, raya-raya juga. Semalam alhamdulillah kita dah raya hari raya pertama. Hari raya kedua ni pesan saya hanyalah apa yang anda boleh buat, mesej kawan-kawan, saudara mara, minta maaf dan kita pun maafkan orang. Mudah-mudahan semua segala benda, tak ada lagi sakit hati, tak ada lagi dendam, kita nak riliskan semua. InsyaAllah Allah Ta'ala mudahkan keberkatan rezeki bila kita memaafkan dan minta maaf daripada orang. Okay? So, cabaran dia yang pertama, kalau kita tak buat sesuatu ataupun 5 benda ni, yang pertama sekali adalah, saya nak panggil pengurusan wang. Ataupun Mak Saleh panggil money management. Saya tahu ada banyak bisnes yang sewaktu PKP 1.0 dulu, dia stop dulu. Dan dia ambil langkah pula macam, tak apalah, let dulu lah, kita tunggu keadaan dah okey, nanti kita berniaga lah balik. So, apa berlaku? Duit tak masuk. Tetapi dalam bisnes, mana ada duit keluar tu boleh berehat? Semua kena bayar, bil, sewa, kita punya team. Banyak lagi belanja-belanja lain tetap berjalan, dia tak boleh bercuti. Dan kenapa pula kita nak pergi bercuti daripada berniaga? So, ini pengajaran yang saya ambil daripada PKP 1.0, 2.0 dan ni nak masuk 3.0. Okay, dan saya telah membantu, alhamdulillah, ramai anak murid saya yang telah survive. Jadi saya mengambil poin-poin penting ni dan saya melihat apakah kelemahan dia. So ini yang saya nak beritahu kepada anda, dia punya macam summary dia, kesimpulan yang anda tak payah nak lalu. Sebab kalau anda lalu, anda berkemungkinan kerugian. Jadi yang pertama, money management. Sebab bila bisnes kita berehat, duit tak masuk, dia dah tak ada duit tau nak rolling balik semula. Bila tiba saat masa yang dia dah nak berniaga balik tu, dah duit tak ada, relax. Nak beli barang dah tak ada, nak beli stok dah tak ada duit dah sebab dia stop. So tolong jangan fikir pula 3.0 ni kita nak kena berehat sekejap. Let dulu lah, nanti kita tunggu PKP ni dah tamat. Kemungkinan tamat tu agak mencabar. Kalau anda lihat sejarah yang lepas, sambung, auto renew. Kita punya road tax, lesen memandu pun tak auto renew. Pun kena renew secara manual. Dia auto renew. So, kita jangan biarkan kita terperangkap dengan money management tu nanti. Sebab nanti kita tak ada duit dah nak start bisnes. Sebab kita pergi stop kan. Okay, cabaran kedua adalah mungkin staff kita akan berhenti. Bila dah tak ada duit, tim tak tahu nak buat apa, tak ada kerja, kita tak boleh nak bayar gaji menyebabkan staff kita atau tim kita ni berhenti. Dah hilang. Masalah kita adalah nak mencari tenaga kerja, nak mencari manusia yang nak ajar balik semula, nak cari yang berpengalaman tu pun ambil masa. Dan kena ingat dalam bisnes, setiap masa itu adalah duit. Dan setiap masa yang kita hilang adalah ibarat kehilangan duit juga. Boleh faham tu kan? Ini penting ni yang kedua ni. Yang ketiga, lebih teruk lagi, pelanggan kita akan lari kepada pesaing yang agresif. Saya ulang balik. Pelanggan lari kepada pesaing yang lebih agresif. Kunci dia agresif. Agresif apa maksudnya? Agresif membantu pelanggan. Sorry, berpeluh sikit. Saya baru je naik treadmill tadi. Okay, makan juga. So pagi ni makan dia adalah treadmill. Okay, makan dia adalah treadmill. Okay. Jadi yang ketiga, kalau kita tidak buat sesuatu, pelanggan ni dia pergi lari kepada pesaing yang dia nampak, dia ni lagi nak bantu aku, lagi nak tolong. Yang tu pun nampak macam nak meninggal je dia. Kita tak nak macam tu. Kita tak nak nampak kita ni patah semangat. Kita mesti tunjukkan yang kita masih lagi berada dalam keadaan mood, ready nak tolong, nak bantu lagi ramai pelanggan. Boleh faham tu? Okay. So apakah 5 perkara yang anda perlu buat supaya anda boleh survive untuk PKP 3.0. Dan saya harapkan, saya mendoakan, berterusanlah sampai bila-bila. PKP ke tak PKP, anda tetap juga strive. Sustainlah bisnes anda. InsyaAllah. Teruskan share tu. Teruskan tag kawan anda. So, perkara pertama. Perkara pertama yang anda perlu buat untuk
survive PKP 3.0 adalah nombor 1, agresif bantu pelanggan. Agresif bantu pelanggan dan ambil tahu apa masalah dia. Saya ulang balik supaya anda boleh take note. Agresif bantu pelanggan dan tahu apa masalah dia. Bukanlah masalah peribadi. Maksud saya adalah kita tahu, masalah dia ni struggle lah. Lepas daripada Ramadan hari tu boleh turun berat badan. Habis Ramadan masuk Syawal, astagfirullahalazim, naik balik. So dia struggle. Dia dah cuba pelbagai produk tetapi tak jalan juga. Tak kurus juga. Yang kurus mungkin kucing dia kat rumah. Kan, sebab founder dia mungkin owner atau yang melihara dia, tuan dia mungkin dah beli banyak makanan untuk kurus. Makanan kucing dah kurang. Contoh. Jadi dia struggle, dia dah mungkin dah give up. Ini maksud saya, kita tahu masalah dia. Macam kami juga di Momentum, apa yang kami adalah kami ambil tahu, kami agresif. Kita contact pelanggan kita, contact our student di kalangan Ultimate, Platinum. Tanya dia, apa isu waktu COVID ni? Apa yang nak dibantu? Apa yang korang perlukan? Makanya kami support lah mereka ni. Kita support lah dia. Sebab ini yang dia perlukan. Ini yang kita nak tunjukkan. Yang kita ni adalah bersama-sama dengan pelanggan kita dan care about them. Bukanlah tanya apa masalah. Kau ada masalah dengan bini ke, suami ke, anak ke? Bukanlah macam tu. Maksudnya adalah masalah yang produk ataupun perkhidmatan kita ni boleh bantu dia. Korang faham ke? Faham ni nak tengok ada orang ke tak tu? Ada. Alhamdulillah kalau ada. Terima kasih pada yang share. Thank you very much. Bagus. Very good. Good job. Okay. Jadi, mana nak tahu, kadang-kadang ada yang tanya saya, macam mana kita nak tahu masalah pelanggan? Tanyalah. Pergilah buat survey ataupun semudah kau. Assalamualaikum, khabar, selamat raya. Ingat tak saya, Abang Jeep, alah yang jual tudung raya hari tu. Ya. Kan, apa khabar kak? Macam mana raya ni? Macam mana puasa hari tu? Alhamdulillah, okey. Okey, bagus. Tahniah, terima kasih. Selamat raya. Saya cuma nak tahu, ada ke apa-apa benda yang kami boleh bantu? Kan, sis ke, bro ke? Ada tak apa-apa masalah bila masuk raya ni? Dengar benda, take note, tulis. Semudah macam tu. Saya tahu benda tu mudah, tapi tak mudah juga untuk kita nak buat sebenarnya. Terlalu ramai orang yang dalam kepala otak dia sentiasa fikir proses dia. Macam mana? Bagaimana? How to? Lala kita kena tanya dia how to. Betul lah kau ni? Kan buat je lah dulu. Kan bila kita dah buat, nanti kita tahulah kat mana nak adjust. Tak payah fikir. Macam kita bawa kereta juga. Kita tekan je minyak dan fikir mana nak pergi. Destinasi mana nak sampai. Jangan fikir macam mana dia punya silinder. Pelak tu membakar petrol. Proses dia menghasilkan horsepower. Newton torque. Janganlah fikir macam tu. Memang tak berjalan lah kereta kita. Jalan dulu. Nanti kita tahulah macam mana nak adjustkan dia. Boleh fahamkan benda tu kan? Kalau faham, bagus. Angguk sikit. Faham? Alhamdulillah. Bagus. Nombor 2. Okay. Ni terus terang saya nak cakap. Saya direct to the point je ni. Saya harap benda ni dapat membantu anda survive semasa PKP. Okay. Saya tak nak lagi dah ada yang sedih-sedih ke apa. InsyaAllah kita dapat mengubati kesedihan anda. Dengan insyaAllah mengembalikan balik anda punya sales yang bagus. Kalau yang memang belum pernah capai, insyaAllah akan capai. Thank you pada yang dah share. Yang tak share tu tak nak kawan lah. Dosa tak share benda baik ni kan. Nombor 2 adalah go digital. Go online. Ambil dua-dua saya cakap. Go digital, go online. Come on. Zaman sekarang kita dah berada pada zaman yang online. Bila PKP ni, dia berlaku hanya dalam dunia offline, tuan-tuan dan perempuan. Selamat Hari Raya. Kan? PKP hanya berlaku dalam dunia nyata. PKP tidak berlaku dalam dunia offline, dalam dunia online. Dalam dunia online, mana ada pakai face mask macam sekarang? Mana pakai face mask? Kita tengah online. Jauh sangat jaraknya. Okay? Mana ada kita ada penjarakan sosial dalam online? Semuanya rapat depan skrin ni. Nampak ni hidung bertemu hidung ni. Nampak? Kan? Okay? Yang berlaku PKP hanya dalam dunia offline, dunia nyata. Dunia online, semuanya sekarang adalah pergi. Tidak ada halangan apa-apa. So, kenapa kita duduk hanya fikir tentang dunia yang penuh halangan? Kita tak nak duduk dunia yang tak ada halangan pun. So, go digital tuan-tuan. Go online, please.
Jangan patah balik. Ramai juga yang kadang-kadang hari tu PKP 1.0, 2.0 dah elok dah. Dah start buat online dah. Dah ada orang yang follow. Dah beli dah pun. Tiba buka sikit dah. Online dia tutupnya, dia pergi balik offline. Tiba-tiba PKP balik. Dan dia terlupa bahawa dalam dunia online tak ada PKP. Dalam dunia online mana ada COVID. COVID tu dalam dunia nyata je. COVID tak boleh hidup dalam dunia digital. Tak tahulah kalau tiba-tiba ada COVID digital. Kan? Mudah-mudahan na'udzubillah tiada. Okay? Jadi go online. So come on. Jangan lagi nak berpatah balik. Betulkan dan fokus betul-betul. Kalau tak tahu download nanti sekejap lagi saya akan bagi e-book, dan kita juga akan bagi lagi e-book untuk nak support anda. Tim, bantu saya juga. Jangan hanya bagi mereka e-book copywriting. Bagi juga e-book yang macam mana dia nak mula buat Facebook page, Facebook marketing. Kita nak bagi anda semua sekali. Sebab kami harap dengan bantuan itu dapat support bisnes anda untuk grow balik dalam dunia online. Please kawan-kawan, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian. Okay, kami ada bersama dengan anda. Anytime anda boleh PM kami. Apa yang anda perlukan, kami support peniaga-peniaga di luar sana. Kami support anda. Kami nak encourage anda. Kami nak bangkitkan semangat anda. Kami nak beri sarapan minda kepada anda setiap pagi without miss, insya-Allah. Dengan kekuatan, dengan izin daripada Allah SWT. Please, come on, kami sedia untuk nak bantu anda, okay? So, jangan miss untuk mengonlinekan bisnes anda. Go digital. Semudah ni, kita ada phone dah sekarang. Phone semua canggih-canggih, macam-macam apps kita ada. So please, tolong gunakan sebaiknya untuk kita berhubung. Untuk kita connect dengan pelanggan kita, insya-Allah. Okay, nombor 3. Nombor 3, ambil langkah segera. Tolong tuan-tuan, kita ni nak menarik pelanggan. Kita ni nak tolong pelanggan. Kita nak bantu pelanggan. Kita takkan boleh tolong, takkan ada bantu kalau pelanggan tak faham apa kita buat. Kalau pelanggan tak tahu, tak faham, dia masih keliru. Dia ni buat apa sebenarnya? Aku nampak kejap kata macam jual shampoo. Kejap macam jual ubat kuruskan badan. Kejap macam jual tudung. Dia ni buat apa sebenarnya? Tak faham. Ataupun apa ayat yang dia cuba sampaikan? Apa perkataan yang dia cuba nak berikan pada aku ni ya? Cepat tekan butang share. Tekan share sekarang. Okay? Sebab saya nak bagi poin yang penting. Nombor 3 adalah betulkan anda punya ayat copywriting anda. Okay? Betulkan ayat copywriting ataupun kita panggil ayat power. Tuan-tuan, tolong tekan butang share sekejap. Tekan butang share, belanja saya love. Very good. Great. Good job. Okay? Kadang-kadang kita ni nak tulis ayat, tapi suka tulis fakta, suka tulis ayat yang membosankan, suka tulis macam buku sains, macam buku kimia, menyebabkan orang tak faham. Kalau nak jual takaful insurans dah macam buku matematik pula. So, apa benda yang saya nampak usahawan ni dia perlu betulkan ayat copywriting dia dulu. Adjustkan betul-betul ayat ni. Kalau ayat ni boleh betul, insya-Allah mudah-mudahan pelanggan kita cepatlah faham dan cepatlah dia berminat. Kalau tidak, ya Allah, ambil masa lama, babe. Siapa kat sini rasa dia memang ada isu copywriting? Dia memang ada isu nak menulis, aku tulis. Kadang aku sendiri pun rasa macam bosan, weh. Apa kau bondo lah yang aku tulis ni, ha? Macam hawau sangat aku tulis ni, ha? Macam aku sendiri baca, aku pun tak faham. Aku baca, aku sendiri pun macam nak muntah. Kan ada tak macam tu? Adakah ada macam tu? Kalau ada macam tu, please. Tolong, saya nak berikan anda panduan buat ayat copywriting, Macam mana nak buat panduan ayat copywriting tu adalah anda boleh dapatkan di link yang saya nak bagi, iaitu anda boleh WhatsApp ni, kita bagi direct secara WhatsApp je. Supaya tak lama sangat anda nak tunggu, anda tak payah nak masuk nama ke email, apa semua tak payah. Ni kita nak WhatsApp, anda hanya perlu isikan nama, lepas ni nombor telefon, nanti tim saya akan terus WhatsApp, nah ambil e-book ni, ambil kau. Okay, kat mana? Anda boleh pergi kejap lagi, tim saya bagi link dia, nakbimbingan.com. Nakbimbingan.com, sebab kita nak beri anda bimbingan copywriting. Terus kita nak bagi, tak payah nak ambil proses lama sangat. Kita nak bagi direct kepada link WhatsApp anda. Lepas tu nanti adalah kita minta anda dah download tu, join group supaya anda tak putus hubungan dengan saya, sebab nanti ada benda yang saya boleh nak mengajar, ada kelas khas yang kita nak buat.
khas kepada anda. Tolong jangan keluar. Anda boleh salin dulu punya link. Lepas ni anda terus masuk kejap lagi. nakbimbingan.com. Nombor 4 tuan-tuan. Nombor 4. Dalam PKP, tolong buat Facebook Live. Macam saya tengah buat ni. Saya tahu tuan-tuan. Mencabar nak buat FB Live. Malu. Segan. Takut. Tuan-tuan, tolong. Tolong lepas ni pandang wajah mak ayah jika ada. Pandang wajah suami atau isteri, pandang wajah anak-anak kita, pandang wajah orang-orang yang memerlukan kita. Adakah kita sanggup semata-mata hanya kerana nak menahan malu, kita tak buat FB Live dan kembangkan bisnes? Dan pastikan bisnes kita survive. Adakah kita sanggup? Adakah kita sanggup nak macam tu? Kalau anda tak sanggup, tolong tuan-tuan, buat je FB Live ni. Dengar saya cakap. Belajar copywriting dengan betul, adjust. Buat je lah. Anda mungkin boleh story lah mula-mula. Tak apa. Betul ke salah, jangan kira. Buat aja dulu. Nanti kita adjustkan dia. Nanti mungkin satu topik nanti kalau ada masa, saya ajar anda topik pula. Apa nak cakap. Apa yang boleh menarik orang tengok kita punya Facebook Live. Nanti saya ajar. Mula-mula ni buat je. Belasah je lah dulu. Kejap lagi ambil phone, terus je live. Tak payah tunggu lama-lama sangat. Terus je buat. Tak payah tunggu lama-lama. Cakaplah pasal produk ke, servis ke, berapa orang anda dah tolong ke. Anda pernah tolong namanya Cik Jenab, Cik Senah, Tipah, Tiput. Anda pernah tolong dia. Dia pernah rasa macam produk anda ni wow gila, Power Ranger. Kau cerita je lah. Atau nombor 4, you ada cerita Sang Kancil dengan Arnab contoh. Cerita je. Yang penting kan, satu benda saya nak cakap, manusia ni, dia suka kita bercerita. So cerita je lah apa yang ada, cerita yang ada. Katalah semalam tengok Hindustan sebenarnya raya. Kau cerita je lah apa pengajaran kau dapat daripada cerita Hindustan tu. Tak payah tunggu lama sangat. Berceritalah tuan-tuan. Boleh ke boleh ni? Okay, nombor 5. Last kali poin penting. Okay. Yang kelima adalah, saya nak, apa yang anda kena buat adalah, kan, keluarkan balik database yang ada. Keluarkan anda punya database yang anda pernah dapat, nama ke, email ke, nombor telefon ke. Start untuk contact dia orang ni balik. Okay, ni saya nak bagi proses dia ni. Kalau anda tak tahu apa nak buat, saya ada database. Tapi apa nak buat? Okay, dengar sini. Jangan fikir pasal malu, pasal segan, pasal apa. Tugas anda adalah tadi saya kata apa? Bantu masalah pelanggan, kembalikan kegembiraan pelanggan bila kita boleh solve ataupun selesaikan masalah dia. So, nombor 5 adalah maksimaskan database yang ada. Apa yang anda perlu buat? Keluarkan semua. Ada 100 lah. 200 lah. Kalau anda ada banyak, anda ada ramai tim, sama-sama kerjakan. Apa anda buat? Okey, nombor 1 adalah keluarkan nama, keluarkan nombor telefon. Okey, mungkin anda cuma boleh asingkan lah. Ini belum beli lagi barang kita. Satu lagi grup ada yang dah pernah beli. Okey, saya cerita yang dah pernah beli dulu. Yang dah pernah beli nak buat apa? Telefon dia, ucap, Assalamualaikum. Hai, saya daripada company mana. Ingat tak dulu you puan pernah berusaha niaga dengan kita. Saya cuma nak ucapkan Selamat Hari Raya. Maaf Zahid Jamatin dan terima kasih kerana support kami. Jumpa lagi puan. Harap semuanya okey. Letak. Tak payah nak cerita jual barang ke apa. So itu round pertama. Create engagement dulu. Bina kepercayaan dulu. Nombor 2 sama. Yang grup yang belum beli pun sama. Assalamualaikum. Anda you pernah ingat tak? You pernah tinggalkan nama, nombor telefon. You mungkin pernah download ebook kami apa pula. Saya cuma nak ucapkan terima kasih atas support anda kepada kami. Dan kami sentiasa ready nak bantu tuan ataupun puan. Okay, kami daripada brand ni, kami kepakaran kami adalah membantu apa bla bla bla. Okay, terima kasih banyak. Letak. Bina engagement dulu. Ataupun bahasa mudah nak faham, kampungnya cakap, bina silaturahim. Silaturahim. Bina dulu. Okay. Mungkin lepas yang dah beli ni tadi, yang kedua pula, mungkin kita boleh readykan something yang kita boleh bagi mereka ni secara percuma. Dua-dua ni boleh kurang sama lah. Hello, Assalamualaikum, tuan, puan, kami. Ingat tak semalam saya ada call, ucap selamat hari raya. Kami tahu mungkin ada yang terkesan dengan COVID ke, mungkin ada yang apa benda bla 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 bla, apa isu masalah. Nak kami bantu selesaikan benda ni. Kami ada bagi sesuatu percuma. Bagilah e-book ke, video ke, join Telegram percuma ke. Tak kisahlah apa benda yang percuma. Poin saya yang kedua ni adalah percuma. Nombor 3 ni tadi, barulah kita boleh start untuk call dan buat offer. Kalau yang belum dah beli, start dengan produk yang paling rendah dulu. Sebagai entry dia. Yang dah pernah beli, mungkin boleh offer produk yang related dengan produk yang pertama.
ataupun untuk dia buat orang kata repeat order. Macam tu. So maximizekan dia. Kan, buat je apa saja, jangan fikir dia ada ke orang nak. Kalau dia tak nak macam mana janganlah fikir macam tu. Apa kata letakkan mentaliti dalam hidup kita, dalam kepala otak kita ni sekarang ni, buat je dulu. Boleh ni. WhatsApp ke, call ke, tak kisahlah. Yang penting apa saja cara untuk hubungi pelanggan. Okay? Dan for the last saya nak cakap tadi, saya dah bagi anda 5 poin penting. Jangan lupa untuk anda dapatkan 6 ebook copywriting tu. Banyak ayat dalam tu sebenarnya anda boleh gunakan untuk anda contact customer anda. Dan semua panduan yang saya bagi 1, 2, 3, 4, 5 ni tadi adalah sebenarnya insya-Allah dengan izin Allah boleh dibantu dengan ebook yang kami bagi tu. Okay, cara dia adalah pergi ke link ataupun website nakbimbingan.com. Dia adalah link WhatsApp sebenarnya. Anda masukkan je, kejap lagi ada tim kami akan terus respon. Ambil ebook ni, hadiah daripada kami. Hadiah percuma daripada kami. Saya cuma nak minta tolong anda. Kalau anda ada tim, bagi diorang suruh download dan baca. Tugas anda sebagai founder ni. Kalau tim anda boleh pandai copywriting, Masya Allah. Mudahlah insya Allah membantu bisnes anda untuk grow. Nombor 2, kalau anda adalah founder ataupun leaders, contact ejen-ejen bawah anda, cakap ni pergi kat nakbimbingan.com. Sekarang, urgent. Kita dah PKP 3.0 weh. Jangan sampai bisnes kita yang PKP. Kau ambil ebook ni, download dan baca guna phone je. Serius weh, ebook ni sangat gila menarik. Sangat wow ebook yang kami beri pada anda ni, tak main-main punya ni. Download, suruh, minta dia baca, dan kalau anda sebagai leader, anda juga boleh minta tolong dia, nanti share learning point. Apa yang dia belajar daripada kita punya ebook tu nanti. Okay? Ni tak main-main punya ni. So kami harap benda tu insya-Allah akan dapat membantu anda, dapat memudahkan anda menghadapi saat-saat getir dalam PKP 3.0 insya-Allah. Kami insya-Allah bersolidariti bersama usahawan-usahawan di luar sana. Kami akan terus support peniaga-peniaga di luar sana, terutama peniaga yang kecil dan juga sederhana insya-Allah. Terima kasih banyak untuk anda yang join, anda yang committed pagi ni dalam sarapan Minda Momentum. Itu sahaja daripada saya, Najib Asadok, dan juga seluruh tim Momentum bersama-sama dengan anda semua insya-Allah. Sekali lagi salam Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya ampunkan segala apa juga kesilapan, kekhilafan sesama kita. Saya ampunkan semua sahabat saya ni. Dan of course saya juga dengan rendah hatinya pun meminta maaf daripada anda. Sekiranya ada salah, terkasar bahasa, termengata, termakan, terminum, terambil yang hak, saya minta maaf juga insya-Allah. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.